itulah diri kita. Kalau kita rasa kita cantik, ya betul kita cantik. Kalau kita rasa kita kacak, ya kita kacak. Kalau kita rasa kita comel, ya betul kita comel. Macam bila bangun pagi je tengok cermin, ya Allah, handsome-nya aku hari ni. Kita membina keyakinan diri, betul tak? Kalau kita tak puji diri sendiri, siapa lagi nak puji kita, betul? Jadi setiap orang itu ada keistimewaan dan ada kekuatan yang tersendiri. Jadi nak tak nak, tak apa, kita tahu dan kita kenal siapa diri kita. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua pelasian yang ada di sini, pelasian tingkatan 4 yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Apa khabar? Sihat ke? Sihat. Semoga kamu berada dalam keadaan sihat, ceria dan juga gembira walau di mana-mana sekalipun kamu berada. Rindu wow. Sebab rindu juga dengan diri sendiri ya kadang-kadang. Hai. Okey. Ada yang minta menyanyi, tak boleh. Sebab dekat sini KL dah hujan lebat ya. Risau takut nanti senyanyi pula. Takut nanti tiba-tiba guruh berdentum-dentam ya. Kita tak nak benda macam tu berlaku. Jadi kalau boleh kita elakkan ya. Alright guys. Pada hari ini kita bertemu sekali lagi selama 1 jam ya. Yang mana kamu akan bersama-sama dengan saya dari pukul 3 petang hingga pukul 4 dalam seminar ilmu free khusus untuk kamu pelasian yang sangat dikasihi lagi disayangi. Okay guys, macam mana cuti? So far okay ke hari ni? Sampai pukul 5 tak boleh dek. Dia benda percuma ni biasa kejap je. Jangan lama-lama ya. Kan bosan pula. Ada kelas tambahan ya Allah sedih. Kelas tambahan. Bosan tak boleh jumpa crush. Lepas tu? Nak sebut apa? Ambil crush kamu, letak dengan kamu. Okey, tapi tak dapat. Apa yang tak dapatnya? Ya Allah, sedih tak dapat jumpa jangan sedih. Kan ada dekat sini. Ya. Okey guys. Benda pertama yang paling sesuka yang sangat happy, gembira apabila melihat semangat kamu yang ada dalam kelas ini, yang mana apabila cuti sekolah ya, kebanyakan pelajar dia dah mindset, dia dah letak dalam minda, okey cuti sekolah ni nak keluar dengan member, cuti sekolah ni nak tidur, cuti sekolah ni nak main game sahaja. Tetapi kamu dekat sini bersama-sama dengan saya untuk mengikuti sesi pembelajaran ini, yang mana kamu adalah insan yang terpilih sebenarnya, yang semangat dan juga daya usaha ni tak semua orang boleh ada ya. Syabas dan tahniah diucapkan kepada kamu semua. Kalau jadi kamu pun sebagai pelajar, saya pun tak tahulah rasanya tengah berselimut ni. Buka aircon, buka Netflix ya, berselimut tengok TV ya. Tapi memikirkan ilmu tu lagi penting daripada segala-galanya. Di sinilah tempat pertemuan kita. Gitu. Okay guys. Untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, saya harap kamu sudah muat turun latihan yang disediakan dalam apps. Dan seperti biasa, kalau kamu ada sebarang soalan ataupun pertanyaan berkaitan topik yang akan kita belajar, boleh tanya dekat ruang chat ni. Tapi jangan tanya soalan yang bukan-bukan ya. Jangan pula kamu tanya macam, sir kenapa crush saya tak balas WhatsApp saya? Itu kita kena refleks diri kita balik ya. Okey, boleh dapat ke nota? Ada nota tau. Boleh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang tak boleh tu kamu boleh tanya terlupa. Dan pada hari ini guys, kita nak belajar santai-santai saja, boleh? Kamu anggap ini sebagai latihan pengukuhan untuk membina kefahaman berkaitan topik-topik yang kamu dah belajar sepanjang tahun ini ya. Bukannya kita belajar topik baru. Tidak. Okey, tetapi topik yang kita nak tengok hari ini sebagai latihan pengukuhan dan kita akan bincangkan bersama-sama. Okey, dan katakanlah kalau kamu ada sebarang kekeliruan, mungkin tak ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Tapi kekeliruan tu berkaitan dengan bahasa Melayu. Yang mungkin kamu rasa macam tak tenang ni kalau tak tanya sir. Okey, boleh terus tanya dekat ruang chat itu dan insyaAllah saya akan menjawabnya. BM klasik susah. Nanti kita belajar sama-sama. Okey guys, untuk hari ini
topik yang kita nak belajar pada hari ini ialah bahagian paling asas yang ada dalam format bahasa Melayu SPM. Ya, nota dia tulis form 1. Lah. Nota tulis form 1. Dah kenapa? Saya baru perasan. Ayo. Nota form 1. Tapi bahan ni kan? Bahan SPM kan? Okey. Tak, tapi saya rasa saya dah buat. Saya dah buat tingkatan 4. Tak, kamu tak salah, saya tak salah. Kita semua tak salah. Entah siapa yang salah. Tak ada siapa salah di sini ya. Okey, tak apa. Yang ini kamu potong, kamu tulis 4. Sebab kalau macam memang yang saya tarik tingkatan 4 ya. Tapi mungkin saya pun tak perasan tentang tajuk ni sebab yang saya cek dekat bahagian sini. Bahagian ni betul ke tidak? Patutlah saya dapat nota form 1. Terkejut Dan. Tapi yang saya dapat memang yang ini. Cuma tak apa, muka depan tu nombor lah, senang je. Alah takkan tak biasa buat salah sikit. Senang je. Dia macam ni. Kita buat kelas seni sikit. Kita tarik sini. Okey, tarik. Lepas tu tarik ke bawah. Jadi form 4. Ya Allah, buruknya 4 dia. Buruk. Tapi jadilah tu. Dadah, siap. Gitu. Dia nombor 4 tak siap. Nombor 4 tak siap, dia jadi macam 1 kan. Kamu betulkan balik ya. Alright guys. Jadi kita tengok sama-sama topik pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak lihat berkaitan morfologi, boleh? Okey. Kita nak tengok sama-sama topik morfologi iaitu topik paling asas dalam bahasa Melayu. Kamu faham berkaitan morfologi ni, insya-Allah kamu akan boleh jawab soalan-soalan seterusnya. Favorite saya gitu, favorite saya juga. Okey. Tapi ini tak boleh mengalahkan kamu sebab kamu semua favorite saya. Gitu. Okey, kita tengok sama-sama dekat sini. Pada petang yang hening ni jangan ada yang tertidur Okey. Untuk morfologi, mungkin ada yang sebelum ni dah tertanya-tanya ataupun mungkin ada yang keliru lagi. Morfologi ni apa sebenarnya? Okey. Yang pertama sekali guys, kenapa saya cakap tentang morfologi ni benda paling asas, topik paling asas? Sebab morfologi ni adalah merujuk kepada perkataan. Dia sebelum wujudnya ayat, ada morfologi iaitu berkaitan pembentukan kata. Okey? Jadi dekat sini, semua jenis perkataan dia termasuk dalam bidang morfologi. Faham? Okey, dalam pembentukan kata ni juga ada apa? Kita ada penggolongan kata. Setiap kata dia ada golongan-golongan dia. Dia ada kelompok-kelompok dia yang tersendiri. Jadi kamu kena tahu dia punya setiap kategori tu. Faham? Okey, tulisan saya cantik. Memang cantik. Dia orang yang handsome memang biasa menghasilkan tulisan yang cantik lah. Ya, tidak dinafikan. Okey, lepas tu kita tengok untuk soalan ini ya guys. Soalan wajib yang akan keluar dalam bahagian A, soalan 1. Soalan mula-mula yang kamu akan jumpa dalam kertas 2 ya. Okey, untuk markah morfologi ni dia sebenarnya nak kata banyak tak banyak, sikit pun tak sikit ya. Dia macam just nice lah, antara 6 hingga 8 markah. Okey, bergantung kepada kehendak soalan. Tapi kita berpegang kepada apa? Kita berpegang kepada 6 markah ni. Okey, 6 markah bermakna ada 6 jawapan. Okey, jadi untuk pembelajaran kita pada petang ini, kita nak buat apa Ajib? Okey, kita akan tengok sama-sama. Kamu tak boleh baca. Sebab ni webinar dek. Suara dia datang dari sini je, saya akan baca. Okey. Lepas tu saya akan terangkan satu persatu cara nak menjawab dan juga cara nak orang kata macam kita nak tackle. Bukan kita nak tackle orang, kita nak tackle soalan macam mana ya. Jadi kita tengok sama-sama, ada yang dah cuba bagi jawapan dekat sini pantas tapi mungkin kurang tepat. Jadi kita tengok sama-sama. Okey. Yang pertama sekali untuk morfologi, dia akan berikan kamu petikan. Bukannya ayat biasa ya. Kamu akan jumpa petikan seperti mana kamu jumpa pada petang ini. Cewah. Okey. Lepas tu kamu kena tengok kehendak soalan dia.
Macam dalam soalan ni dia nak apa? Nampak tak? Dia ada tebalkan perkataan tu, dia boldkan. Okey, dia nak apa? Dia bukan nak jodoh dek. Lain, itu Lambert lagi. Dia nak tiga kata ganda berentak. Okey, tahu tak berentak ni apa dia? Berentak ni kata ganda yang dia tak sama ejaan dia, tapi sebutan dia hampir sama. Selain daripada perkataan berentak, kita sebut juga kata ganda berentak ni sebagai kata ganda berirama. Okey, berirama. Contoh dia macam mana? Kejap lagi saya tunjukkan dalam petikan. Okey. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat. Okey, yang pertama kamu kena senaraikan. Senaraikan berapa? 3. Okey guys. Untuk soalan SPM, dengar betul-betul apabila kamu menghadapi SPM pada tahun akan datang, lagi setahun lebih betul. Bukannya tahun depan SPM yang form 5 sekarang ni. Kamu tingkatan 4 kan? Takut keliru pula. Tiba-tiba confuse. Okey. Kamu 2024 nanti kamu akan menduduki SPM. Okey. Kalau soalan minta 3, kamu perlu berikan 3 sahaja. Faham? Katakanlah petikan dia mungkin dia lebihkan 1 daripada arahan soalan tu kan. Contohnya dia nak 3 kata ganda berentak tapi dia berikan 4 dalam petikan. Kamu ikut apa soalan berikan. Sebab apa? Sebab markah yang akan disemak ialah berdasarkan kepada jawapan kamu yang pertama, kedua dan ketiga sahaja. Katakanlah. Okey, katakanlah. Kamu buat 4 jawapan guys. Ada 4 jawapan. Okey, 1 betul, 2 salah, 3 betul, 4 betul. Nombor 2 yang salah ni takkan dapat markah. Nombor 4 yang betul ni pun takkan diberikan markah. Dia hanya semak 3 yang pertama saja. Yang keempat ni tiada apa-apa. Faham? Lebih dia tak tolak markah guys, tapi takkan diambil kira. Ya? Okey. Lepas tu ikut apa dia nak bagi, ambil dalam petikan, tak boleh suka-suka hati. Dia memang kedekut sikit lah kat sini. Kita bagi lebih, tiba-tiba dia nak ngam-ngam je kan. Itulah kena bijak, kena tengok apa yang dia nak ya. Okey. Lepas tu, untuk morfologi ni, kebiasaannya, okey, kalau kamu dah pernah jumpa bentuk-bentuk soalan, dia akan minta kamu bina. Bina apa? Bina satu ayat menggunakan perkataan yang kamu dah jumpa tadi. Faham tak? Maknanya kamu ambil perkataan yang kamu jumpa, okey, kamu dah kenal pasti kan, dah senaraikan. Lepas tu letak perkataan tu dalam ayat kamu sendiri. Okey, tak boleh tiru ayat dalam petikan. Tiba-tiba ada bina ayat. Tapi ayat tak boleh nak buat ayat biasa. Contohnya kuih muih. Ali makan kuih muih. Ayat tu betul. Betul. Tapi ayat yang standard SPM macam mana? Pelbagai jenis kuih muih dijual di gerai jualan simpang di tepi jalan itu. Contohnya macam itulah. Faham Okey, nanti kita tengok sama-sama. Lepas tu, untuk bina ayat ni, kamu tak boleh jadikan dia sebagai kata nama khas ataupun peribahasa. Ini kena ingat kod-kod kamu buat ayat, tiba-tiba kamu letakkan, kamu insert, kamu masukkan perkataan tu dalam ayat tu, bunyi dia seakan-akan peribahasa. Jadi dekat situ, walaupun ayat kamu betul, ada markah ke tidak? Tak ada markah. Tak ada markah. Apabila tak ada markah, maka akan berlakulah penyesalan dalam hidup kamu. Tiba drama. Okey. Tak boleh gunakan sebagai kata nama khas. Kata nama khas contohnya macam mana? Contohnya kuih muih kan? Okey. Kedai kuih muih Mak Ani. Kamu letak semua huruf besar. Kedai kuih muih Mak Ani. Huruf pangkal, huruf besar, out terus. Okey? Okey, jom kita tengok. Boleh? Contoh je kuih muih tu. Tak tahu kenapa sebut kuih. Sebab petang-petang ni biasa kita eloklah dihidangkan dengan kuih kan. Okey. Saya akan bacakan. Alright. Kita jumpa jawapan, kita terus tandakan Okey. Pada minggu lepas, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ledang yang terletak berhampiran kawasan Gunung Ganang. Jumpa tak? Perkataan yang pertama,
Ada. Apa dia Luna? Betul Sarah Dania. Okey, perkataan yang pertama apa? Gunung ganang. Jumpa Dak Azlina. Kenapa gunung ganang ni? Segariskan ya. Gunung ganang. Okey. Itu telah mengadakan satu program iaitu Hari Kantin Sekolah. Terdapat gerai-gerai. Okey guys, gerai-gerai ni kata ganda. Adakah dia kata ganda berentak? Bukan. Bukan kata ganda berentak. Kenapa? Sebab sama. Yes, good. Dia kata ganda. Dekat sini, soalan akan kelirukan kamu. Bukan crush kamu je yang buat kamu keliru. Soalan pun sama. Jadi bila kamu pilih macam, oi kata ganda. Terus ambil dengan gelojohnya. Seperti orang yang kelaparan dan dihidangkan nasi yang banyak di hadapan mata dia. Jangan jadi macam tu. Okey, terus pangkah. Okey guys. Kalau dalam soalan kamu tak nak keliru, kamu nampak dia kata ganda, okey, kamu nampak dia kata ganda tapi bukan kata ganda berentak, terus potong. Okey. Kata ganda berentak ni apa dia? Okey, contohnya kata ganda berentak nak seterangkan sekarang ke kejap lagi? Nak seterangkan sekarang, kejap lagi, sekarang. Okey. Contoh kata ganda berentak, kita ambil satu contoh tadilah. Saya ingatkan nak terangkan kejap lagi ni. Ya, okey, tapi tak apa. Dia perkataan yang merujuk kepada banyak. Okey, contohnya kuih, muih. Kamu nak kenal pasti kata ganda, senang sahaja. Kamu tengok dia ada tanda sempang. Nampak tanda sempang? Okey. Lepas tu, kata ganda berentak ni, dia punya suku kata sama ada depan ataupun belakang, dia ada persamaan. Ada sedikit persamaan. Contohnya macam mana? Okey, kita tengok dekat sini perkataan kuih. Okey. Kuih. Nampak kuih? Muih. Kita tak adalah sebut kuih muih. Makcik, saya nak kuih muih. Tak ada. Kita sebut kuih. Muih. Ya? Okey, ada tak bunyi ih? Itu maksud dia berentak. Dia ada dia punya irama, ada persamaan suku kata, ya. Okey. Ada juga kata ganda berentak yang tiada persamaan suku kata. Okey, contohnya apa? Kita lihat di sini perkataan gunung. Okey, gunung ganang. Gunung ganang tu apa dia? Okey. Banyak dia punya gunung tu ada banyak lah. Okey, ini kata ganda berentak tapi dia ada persamaan huruf konsonan. Nampak tak? Ji. Lepas tu dia iramakan, dia bagi rentak macam mana? Dia tukar bunyi vokal. Gunung ganang. Gitu. Ada dia punya tu mahraj dia ya. Gunung ganang. Faham? Okey. Ada juga kata ganda berentak yang dia ada persamaan pada perkataan ataupun suku kata yang pertama. Contohnya apa? Contohnya bukit. Ya Allah, macam dah ada tajwid. Sebab dia ada rentak kok. Okey. Contohnya bukit, bukau. Tengok. Dekat mana yang sama? Dekat bu. Okey. Bu dia sama. Bu lepas tu ada tanda apa? Ada tanda sempang menandakan itu kata ganda. Lepas tu ada bu lagi. Bu kau. Dia macam tu ya, faham ya? Dia kena mengaji sikit. Betul Rauf? Supaya senang faham. Okey, faham kat sini kata ganda berentak? Dia ada rentak, ada irama dia. Irama dan lagu. Bagi kita yang bertemu pada tak. Okey, kita teruskan boleh? Saya tak boleh lah dengan korang semua ni. Mulalah. Dengan form 4 memang masuk air masing-masing. Okey. Kita dah jumpa satu, gunung ganang. Okey, apa dia? Okey, seterusnya. Kita tengok kat mana tadi? Kat mana kita berhenti tadi? Kat mana kita berhenti? Ya Allah, I'm lost.
Oh, gerai-gerai. Oh, gerai-gerai. Gerai-gerai. Gerai-gerai yang didirikan untuk tapak jualan bermacam-macam. Okay guys, bermacam-macam ni kata ganda ke? Yes, kata ganda. Tapi dia kata ganda apa? Dia kata ganda berimbuhan. Bagus apa yang jawab tu Tadi ada yang cuba jawab tau. Bermacam-macam, tengok dia ada tambah imbuhan, nampak? Ya? Ada kata ganda berimbuhan. Okey. Berimbuhan ni maksud dia dekat kata ganda, okey, dia kata ganda tapi dia ada tambah imbuhan. Contohnya bermacam-macam. Contoh lain buah-buahan. Adakah itu kata ganda berimbuhan? Buah-buahan. Yes. Dia ada imbuhan apa? Ain dekat belakang. Sayur-sayuran. Berbagai-bagai. Yes, good. Bermain-main. Okey, mantap. Tahu semua? Tahu. Okey, kita teruskan. Beribu-ribu. Ya, bagus. Bagi contoh. Okey, bermacam-macam jenis barang. Gerai-gerai, gerai-gerai kata ganda penuh ya. Kata ganda penuh ni apa dia? Ni kata ganda penuh ni ejaan dia sebiji. Nampak? Gerai, gerai. Dia sama ejaan dia. Okey? Gerai-gerai itu juga akan dipertandingkan untuk kategori gerai cantik. Terdapat gerai menjual pakaian, gerai buah-buahan, gerai minuman, gerai kuih-muih. Tu dia, jumpa satu. Nampak ke tidak? Kuih-muih. Okey, kuih-muih. Serta gerai cendera hati. Di gerai menjual pakaian, terdapat pakaian yang murah-murah harganya serta baharu-baharu belaka. Nampak tak dia mainkan minda kamu, dia letak banyak jenis kata ganda. Betul tak? Jahat kan? Okey. Ingat crush kita juga yang jahat. Ni pun jahat juga ya. Jadi kena pastikanlah mana yang betul, mana yang salah. Okey. Gerai menjual buah-buahan pula ada menjual bermacam-macam jenis buah yang manis, masam serta lazat. Warga sekolah kelihatan sungguh ramah tamah. Pernah dengar tak? Ramah tamah. Ramah tamah ketika melayan pengunjung yang hadir. Okey, ada berapa kita jumpa? Ada 3, betul? Banyak kata ganda tapi dia nak apa? Tengok soalan. Ingat? Tengok soalan, jangan tengok orang kiri kanan je. Orang tu tak boleh tolong kita jawab soalan. Okey. Kita tengok cara menjawab soalan. So tanda tangan tu kata apa? Tanda tangan kata majmuk. Ya. Buah-buahan. Buah-buahan. Tadi sudah cakap buah-buahan kata ganda berimbuhan. Kenapa? Sebab dia ada imbuhan dekat belakang. Nampak? Okey, jom kita tengok cara menulis jawapan. Baiklah. Cara nak menulis jawapan ialah dia ada macam-macam cara tau. Okey, siapa kat sini dia buat jadual? Buat jadual pula. Buat kotak. Buat kotak maksud dia perkataan lepas tu sebelah ayat. Ada yang buat kotak, ada yang malas. Bukan saya dan tanya siapa yang buat. Ada yang buat kotak. Siapa yang buat biasa-biasa je? Yang biasa-biasa ada juga kan? Saya buat biasa-biasa. Biasa-biasa macam mana? Terus tulis jawapan. Ya, okey. Cara menulis jawapan, dengar betul-betul, tak ada masalah. Kamu nak buat kotak ke, nak buat peta minda ke, buat jadual ke, suka hati. Tetapi jawapan perkataan kena betul. Cuma kalau buat yang bentuk-bentuk tu dia makan masa. Betul tak? Tak cukup masa nak buat tu kotak. Tapi kalau cikgu kamu buat dan kalau cikgu kamu ajar untuk buat kotak ataupun jadual, dan teruskan. Faham? Sebab dia tak memberikan contoh. Buat kotak dapat markah ekstra 1, tak adanya macam tu. Ya? Okey. Sekarang kita tengok dekat sini. Alright. Yang pertama kita jumpa perkataan gunung ganang, betul? Jadi dekat sini, okey, gunung, nampak? Gunung, okey, ganang. Tulisan huruf kecil sahaja. Okey, tulisan huruf kecil jawapan kamu. Kamu tulis gunung ganang dapat 1, dapat 1 markah. Wajib ikut turutan ke digarak? Digarak
digalakkan. Okey. Digalakkan ikut turutan. Tapi okey, kalau tak ikut turutan tak salah. Yang penting jawapan tu ada dalam petikan. Seperti mana kamu ada dalam doa. Gitu. Faham ya? Okey. Sekarang kita tengok. Dah siap ke belum? Belum. Kenapa? Sebab kamu kena bina ayat. Okey. Ayat tu nak letak kat mana? Letak dekat sebelah boleh, letak dekat bawah pun boleh. Faham? Okey. Untuk kemas, untuk kekemasan jawapan, ya, sebab nanti bila kamu SPM lagi 2 tahun nanti, cikgu lain yang akan semak. Jadi kamu boleh tulis ayat dekat bawah. Tapi tak ada masalah tulis dekat sebelah pun boleh. Kenapa tak tulis huruf besar? Sebab ini perkataan. Dia bukan ayat. Kita keluarkan daripada petikan. Macam tadi saya cakap. Huruf kecil saja. Melainkan kalau perkataan yang kamu jumpa ni, gunung ganang, kamu jumpa dalam petikan. Okey, dia perkataan pertama kan? Perkataan pertama huruf besar. Misal kata dalam petikan, perkataan yang kamu jumpa tu, jawapan yang kamu jumpa tu, perkataan pertama huruf besar, dan masa kamu keluarkan jawapan, huruf besar juga. Ikut dalam petikan tu. Faham ya? Faham. Okey, mantap. Okey, gunung ganang. Cuba buat satu contoh ayat gunung ganang. Saya nak try. Okey, sekejap saya baca kat sini. Keindahan gunung ganang. Kalau tulis huruf besar salah ke? Tak salah tarik. Tulis huruf besar betul juga. Ya, faham ya? Cuma ayat tu kena tengoklah huruf besar, huruf kecil. Okey. Cara yang paling mudah, kamu senaraikan pertama, kamu terus tulis ayat dia. Faham? Senaraikan terus tulis ayat. Saya nak senaraikan dulu ayat dekat bawah. Boleh? Boleh. Saya nak buat macam ni, ayat dekat sebelah boleh tak? Boleh. Cikgu saya ajar buat bentuk jadual, bentuk kotak. Boleh ke? Boleh. Faham? Dia bentuk-bentuk tu tak ada masalah. Yang penting jawapan kena betul. Okey. Contohnya, contoh ayat dekat sini. Kita buat dekat bawah. Okey. Keindahan, yang ni sesalin ya. Ke nak setaip? Ni kalau kelas lain dia tak baginya setaip. Nak tengok tulisan katanya. Bukan main lagi. Keindahan, okey. Okey, keindahan panorama. Gitu, panorama. Ini contoh ayat ya. Di kawasan Gunung Ganang. Okey, jangan tambah imbuhan. Faham? Di kawasan gunung. Kejap lagi saya kecilkan supaya kamu nampak. Di kawasan Gunung Ganang itu, okey, itu, jap ya, telah menarik, Gunung Ganang itu telah menarik, menarik apa? Menarik kehadiran, okey, tak pun menarik kedatangan, kedatangan para pelancong. Okey, kejap ya, saya tunjukkan. Saya tulis dulu. Yang ini saya tunjuk satu contoh je ayat. Okey. Pelancong. Okey, buat ayat ringkas je. Alright, kita tengok dekat sini. Nampak tak? Nampak ya? Okey. Yang pertama sekali kita tengok. Okey, kamu tuliskan nombor. Lepas tu jawapan dia Gunung Ganang. Untuk tulis jawapan, kamu tak payah buat macam ni. Sebab ada saya pernah jumpa student saya, dia buat macam mana tau. Dia ni rajin. Dia buat macam ni. Kata ganda berentak yang pertama ialah Gunung Ganang. Gitu. Dia terus buat ayat. Tak payah ayat. No need ayat. Ya. Okey, terus tulis jawapan dia. Bawah ni terus tulis kamu punya ayat. Okey. Dalam ayat kamu tu ada perkataan yang kamu senaraikan. Cantik kan pesan saya? Ada perkataan yang kamu senaraikan tadi. Jangan pula kat sini Gunung Ganang, kat sini kamu buat Bukit Bukau. Itu lain jadinya. Dah jadi songsang ya, dia berlawanan ya. Kita tak nak macam tu. Perlu garis ke? Nak garis boleh, tak garis pun tak apa. Okey, tapi kalau kamu nak garis, kamu garislah. Ya. Apa yang salah ke macam tu? Kenapa Jisa berentak? Dia ada rentak dia. Saja je ekor dia. Kalau buat ayat tanya boleh tak? Okey, Wan Siti Nur Mariam tanya kalau buat ayat tanya boleh ke tidak? Jawapan dia boleh, diterima.
Contohnya macam mana? Adakah kawasan di perkampungan itu mempunyai gunung ganang? Tanda soal. Boleh. Sebab itu sejenis ayat. Faham? Boleh diterima. Okey. Panorama tu apa? Pemandangan. Ya, pemandangan. Okey, ada soalan lain? Tips nak tulisan cantik. Dia ada satu je tips dia. Nak tahu tak apa dia tulisan cantik? Kena handsome. Kena handsome ya. Okay. Alright. Dan confident. Lah ada dua tips. Okay. Guys, ayat yang tak boleh, ayat bentuk dialog. Jangan buat ayat bentuk dialog dan jangan buat ayat songsang. Tahu tak songsang macam mana? Contohnya, bentuk dialog contohnya macam mana? Cantiknya gunung ganang di kawasan itu, kata Ali kepada Abu. Banyak-banyak ayat, amboi ayat itu juga yang kamu nak buat. Dia betul ayat tu, boleh diterima. Tapi takut nanti kesalahan dari segi tanda baca. Faham tak? Sebab tu saya tak galakkan buat ayat bentuk dialog. Faham? Okey sir, kalau letak gunung ganang dekat depan boleh tak? Boleh. Boleh, tapi G kena huruf besar lah. Contohnya gunung ganang di kawasan itu telah memberikan keindahan panorama untuk menarik kehadiran lebih ramai pelancong. Jadi kalau gunung ganang kat depan, G itu kena besar lah. Boleh diterima. Ya, betul. Okey, boleh kita teruskan lagi? Milo air satu, tiba. Order air Okey. Seterusnya kuih muih. Nanti share jawapan ke? Payah RM2. Benda seminar dah percuma, nak jawapan bayar. Tak ada. Tengoklah nanti. Tengok. Kamu doakanlah semoga terbuka hati ya. Terbuka hati untuk buatkan jawapan untuk kamu. Okey, soalan lain sebelum kita teruskan yang seterusnya. Okey, kalau perkataan tu bagai, lepas tu kita buat. Okey. Kawasan di situ sungguh tinggi, bagai gunung ganang. Kamu nak letak bagai kat depan, elakkan sebab dia ada unsur peribahasa. Faham Elakkan letakkan perkataan bagai, elakkan letak perkataan seperti, sebab unsur peribahasa ni dia ada maksud di sebaliknya. Sekarang ni kalau perkataan gunung ganang, kamu kena cerita, ayat kamu tu kena terangkan gunung ganang tu terus. Bukannya harapanku kepadamu setinggi gunung ganang. Dah kenapa nak cerita pasal harapan perasaan ke nak cerita pasal gunung ganang kan? Itu ada unsur peribahasa, faham? Begitu juga kuih muih ya. Yang ini seterangkan ya, kita tak payah buat ayat ya. Okey. Kuih muih. Kuih muih contohnya, adik makan kuih muih dalam dalam majlis hari jadi itu. Boleh ke tidak sir? Ayat tu, ayat simple, boleh diterima. Okey guys, tadi ada yang tanya dekat sir, boleh ke perlu memang wajib ke buat ayat bombastik? Siapa yang tanya tadi perkataan bombastik tu? Dia sebenarnya bukannya ayat bombastik ya. Ayat tu mestilah gramatis. Kita panggil gramatis. Gramatis ni apa? Okey, susunan ayat yang betul. Susunan ayat, penggunaan ayat yang betul. Okey. Dia bukannya kena bombastik, kena macam betul-betul macam ho-ho-liau punya tu tata bahasa kena betul. Okey, dari segi tata bahasa. Kalau tata bahasa salah tapi kamu banyak guna perkataan-perkataan bombastik, jawapan kamu tetap salah. Fahimtum? Faham semua? Okey, tapi janganlah pula macam buat ayat yang pendek pula. Tingginya gunung ganang itu. Tu dah kenapa? Jangan buat macam tu ya. Dapat cikgu yang tanda nanti dah kenapa? Tanda soal besar. Okey, ramah tamah tahu ramah tamah ni apa? Orang yang dalam bahasa Inggeris kita sebut friendly. Tahu friendly? Cakap orang putih baru faham. Okey. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita teruskan yang kedua? Boleh? Boleh So clear tentang kata ganda? Okey, boleh bos. Bayar. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Yang ini faham selang satu baris tulis jawapan nombor 2 dan begitulah seterusnya. Boleh ke bersikap ramah tamah? Boleh, sebab ramah tamah memang bersikap. Berbagai kuih muih dijual di kedai Mak Leha. Boleh. Boleh tulis 2 ayat. Sekejap. Baca satu ni, soalan ni. Apa tadi soalan kamu? Boleh tulis 2 ayat tak? Boleh tulis 2 ayat sambungan
untuk perkataan. Guys, okay. 2 ayat sambungan. Macam ni. Alright. Kita ada jumpa perkataan gunung ganang. Gunung ganang, lepas tu kuih muih. Betul tak? Dan juga ramah tamah. Okay. Yang pertama, elakkan gabung gunung ganang, kuih muih dalam satu ayat. Faham tak? Contohnya macam mana? Saya membeli kuih muih di kedai berhampiran kawasan gunung ganang itu. Makcik di situ sungguh ramah tamah. Mak ai, dia buat karangan pula. Elakkan, faham? Tak boleh, salah terus. Satu perkataan, satu ayat. Jangan buat 2 ayat, sambung-sambung. Contohnya, okey, contoh. Ayat pertama ni tak ada perkataan gunung ganang. Saya telah bercuti di kawasan pergunungan apa? Everest. Okey, titik. Kawasan di situ mempunyai gunung ganang yang tinggi. Mak ai. Baik, terus buat ayat yang kedua. Ya, jangan buat ayat sambung-sambung. Macam tu ke soalan kamu? Maksudnya kamu buat ayat lain, lepas tu ayat yang kedua, baru kamu guna perkataan tu. Jangan. Satu ayat saja. Faham? Okey, good. Cemerlang, mantap, terbilang. Okey, boleh kita teruskan? Boleh ya. Okey, senang je nak skor BM ni, tulisan kena cantik. Okey. So, ayat kena logik. Ya betul, ayat kena logik. Tak logik tak boleh diterima ya. Okey, kita teruskan dengan latihan kedua boleh? Kamu dah cover satu kata ganda. Settle. Kata ganda penuh dah tahu, kata ganda berentak dah tahu, kata ganda berimbuhan dah tahu. Lagi satu kata ganda apa dia? Tahu tak? Kata ganda lagi satu. Separa, yes. Contoh separa apa dia? Contoh kata ganda separa, lelaki. Sesiku, rerama, pepohon. Dia tak ada tanda ni ya, tak ada lambang dash tu. Faham? Lelabi, jejentik. Okey, mantap. Dah cover kata ganda. Senang je kan? Okey, kita teruskan yang kedua. Dia daun pandai. Okey guys, tak semua perkataan kamu boleh letakkan, jadikan dia kata ganda separa ya. Okey, contohnya macam mana? Okey, contohnya kerusi. Kerusi ya. Kerusi ada banyak. Kamu pun buat, kamu separakan kata ganda tu. Kerusi itu telah disusun, jangan. Kan pelik, kerusi ni apa dia pula? Tak boleh Okey, faham? Contohnya macam minum, makan-makan. Saya telah pergi majlis makan-makan. Kami telah pergi majlis memakan. Ya Allah, bahasa apa tu? Tu salah. Tak semua perkataan kita boleh gandakan. Jadikan dia kata ganda separa ya. Okey. Kita teruskan latihan yang kedua. Alright, mantap. Wednesday, ada nama Wednesday kat sini. Kata ganda separuh tu kita ulang balik tapi kita ambil separuh. Separuh tu maksud dia separuh. Kita buang yang kedua. Okey. Kata ganda separuh, tahu? Sekejap, saya tunjukkan. Okey. Laki. Laki. Oh, tiba. Okey. Laki-laki kita tengok dekat sini. Alright. Ini kata ganda penuh. Okey, kata ganda penuh. Kita nak jadikan dia separa, kita buang. Kita buang terus belakang dia. Kita buang. Seperti mana kamu buang kenangan silam kamu dengan crush yang terdahulu ya. Buang jauh-jauh. Okey. Lepas tu kita ambil huruf yang pertama. Nampak ni? Huruf yang pertama huruf apa? L. Okey, kata ganda separa. Ingat, se ada e. Letak i dekat sini. Ambil i. Lepas tu ambil perkataan yang pertama. Lelaki. Gitu. Okey. Jadi sebenarnya kami orang lelaki separa je. Tiba. Okey, faham? Labi-labi jadi lelabi. Kura-kura. Kura. Bukannya kita panggil kukura. Ya, faham kan dia punya cara untuk tukar kepada kata ganda separa. Okey, obor-obor. Obor-obor tak boleh separakan dek. Obor tak semua kata ganda kita boleh jadikan dia separa. Kalau obor-obor nak sebut macam mana? Obor. Macam tu. Ya Allah, risau ya. Jangan pergi jauh sangat, patah balik. Patah balik jauh sangat dah tu. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Let's go. Alright. Kita kelas sampai pukul 4 kan? Dengan kamu
Dah 40 minit dah. Ya Allah, cepatnya masa berlalu. Ada sekali tu kelas lain kan. Serasa dah cakap banyak macam ni. Cakap banyak, bila tengok jam, ya Allah, baru 10 minit. Dia punya sebab dia kurang aktif macam ni kan. Terbaik you guys. Hebat lah. Okay. Kita teruskan dekat sini. Nak menangis rasa. So dengan 4445 memang 1 jam rasa cepat sebenarnya. Okay. Seterusnya kata kerja aktif. Okay. Kita tengok dekat sini kata kerja aktif. Nampak tak? Generation Z. Okay. Kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Okay guys. Dia bagi perkataan yang mana perkataan tu kata kerja aktif. Aktif, dia punya pasangan apa? Pasangan dia. Pasif, betul? Tengok, kata kerja aktif pun ada pasangan. Kamu bila nak ada? Okey, kata kerja aktif. Sekarang ni, macam mana kita nak tahu dia kata kerja? Kata kerja aktif ni, baiklah. Biasanya dia ada imbuhan yang bermula dengan huruf M. Okey, ada yang koyak tapi bukan kertas ya. Okey. Okey, apa lagi? Mem. Gurau, takkanlah tak boleh bergurau sikit, tak boleh. Okey, lagi. Meng. Okey, good. Menge. Menge. Okey, apa lagi? Menyi. Yang ni kalau bertemu dengan huruf contohnya PSTK. Okey. Semua kata kerja tu perbuatan ya. Okey, seconteng-conteng je kat sini, tak apa dia merujuk pada perbuatan. Segala jenis kata kerja kalau dia aktif. Aktif ni maksud dia ada orang buat. Ada orang buat, subjek di hadapan. Okey, lepas tu diikuti kata kerja dan kata kerja aktif macam yang saya cakap tadi, biasanya dia ada imbuhan ni, nampak? Lepas tu kamu kena buat apa? Tukarkan kepada kata kerja pasif. Okey, kata kerja pasif ni biasanya imbuhan apa? Biasanya imbuhan awalan D. Ada yang tanya aktif transitif. Itu nanti kita belajar. Kat sini tak sempat nak terangkan. Dia ada imbuhan awalan D, lepas tu ada dia punya kata kerja. Kata kerja dia. Okey. Kalau dalam ayat, biasanya selepas kata kerja pasif ni dia ada perkataan oleh. Gitu. Gitu, nampak? Okey, kata kerja dia ni kita ambil kata dasar dia. Okey, sekarang kita tengok. Dia boleh keluar soalan macam ni. Dia bagi perkataan bergaris. Kamu perlu cari ke? Tak payah cari. Dia dah gariskan siap-siap, betul? Okey, contohnya Darni kita tengok dekat sini ya, Luna. Perkataan menyebabkan settle. Okey guys, saya berikan satu tips ya. Nak jawab dengan cepat kalau soalan macam ni keluar. Dia dah bagi keyword dia kan. Contohnya kata kerja aktif yang bergaris. Kamu tak payah baca ayat dah. Kamu terus cari perkataan bergaris. Faham? Dia macam tu juga latihan yang pertama, dia nak kata ganda, kata ganda berentak kan. Kamu tahu dah, kata ganda berentak dia persamaan suku kata ataupun perbezaan suku kata tapi dia ada dia punya irama dia kan. Tak payah baca petikan pun tak apa, teruslah cari. Tapi itu kalau dah betul-betul pro, faham? Dia kalau pro ni biasa mahal sikit ya. Okey, dia pro lain, premium lain. Okey. Jadi kat sini kita tak payah baca petikan dia. Kita terus tengok menyebabkan Pro Max gitu. Okey. Sekarang ni menyebabkan. Imbuhan awalan nampak? Kita tukar kepada apa? Kita tukar kepada D. Okey, ingat aktif pasangan dia pasif. Lepas tu kita ambil dia punya kata dasar. Apa kata dasar dia? Sebab. Okey. Kan ni kita nak buat apa? Nampak tak? Ada kan kan? Okey. Kalau ada imbuhan akhiran kan, kamu kena kekal. Jangan buang dia. Kamu tak suka macam mana pun jangan buang. Okey? Kita letak sekali, bawa sekali. Kesian dia seorang-seorang kat situ kan?
Okay, so dia jadi disebabkan. Faham ke tidak? Faham. Okay, good. Okay, yang kedua, mendapati. Okay, kita buang, kita ambil kata kerja dia dapat. Lepas tu ada isa kat belakang ni. I buat apa? Sama juga konsep dia. Imbuhan akhiran kita kekalkan. Didapati. Nampak? Nampak. Kalau nak tulis jawapan, kena tunjuk kata kerja. Okey, kejap lagi dan saya tunjukkan. Alright. Menjaga. Okey. Dijaga. Dekat sini tak ada imbuhan akhiran. Apa patut kamu buat? Tak payah tambah. Yang perlu tambah tu hanyalah kasih sayang saja sesama insan. Faham? Okey. Kat sini tak payah tambah. Kita tukar depan dia je. Macam tak biasa tukar kan? Kamu kan biasa tukar-tukar pasangan kan? Okey, kita teruskan. Okey, saya amazed kan tulisan. Suka tu. Okey. Membina. Okey, last, membina. Baiklah, jadi dibina. Alright, mantap. Nampak? Okey. Cara nak menulis jawapan. Okey, ada dua cara. Dengar. Kalau keluar soalan macam ni, dia suruh kamu tukar-tukar ya. Kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Alright. Sama ada kamu terus tulis yang kamu dah tukar ni. Nampak? Terus tulis yang dah tukar. Tetapi untuk selamat, untuk bagi jawapan kamu cantik, dia sebab bahasa Melayu ni tentang kecantikan. Faham? Kecantikan dan juga jawapan yang betul ya. Okey. Kita ambil dulu yang ini, menyebabkan ni, kita buat anak panah, lepas tu kita tulis apa dia punya kata kerja pasif. Jom kita tengok. Dia akan jadi macam ni. Macam biasa, kamu tulis nombor 1, okey, ikut urutannya. Kita ambil dulu, okey, menyebabkan. Alright? Menyebabkan. Nampak kat sini? Takkanlah lulusan cantik tak nampak kan? Okey. Buat anak panah. Anak panah. Jangan buat sama dengan. Sama dengan tu lain. Nanti dia sama maksud dia kan? Okey. Kita buat disebabkan. Okey. Disebabkan. Macam ini cara tulis jawapan. Perlu letak oleh tak dekat sini? Tak payah. Oleh tu, okey, kita letak dalam ayat. Faham tak? Cikgu ajar bahasa Melayu klasik sekali. Nanti ada lagi kat ilmu free. Kita tengok bahasa Melayu klasik. Boleh? Okey. Sekarang ni faham tak dekat sini? Okey. Cantik. Alright. Ingat, tak payah letak oleh. Kalau letak tak salah. Kalau terletak. Tapi dia nak tengok perkataan je. Okey. Lepas tu, bawah dia baru buat ayat. Ingat, ayat kamu yang ini. Fokus dekat sini ni. Okey, ayat fokus dekat sini ni. Guna yang ni. Yang ini tak payah buat ayat dah. Perkataan disebabkan tu kamu bina ayat. Ya Allah, why? Okey. Kamu bina ayat guna perkataan disebabkan ni. Faham? Okey, bagi satu contoh ayat. Bagi satu contoh. Cepatnya masa berlalu. Okey. Pergaduhan itu disebabkan oleh persalahfahaman. Salah faham je. Banjir berlaku disebabkan hujan yang lebat. Disebabkan oleh hujan yang turun dengan lebat. Kucing itu mati. Dilanggar. Disebabkan oleh pelanggaran. Saya masuk kelas ilmu free disebabkan oleh sir. Jangan buat ayat macam tu kat sekolah. Risau. Seminar kau free kau nak masuk. Kelas cikgu, kelas tambahan kau mengata. Contoh. Geram pula cikgu tu nanti ya. Okey. Disebabkan ni kita boleh jangan letak dekat awal ayat. Guys, perkataan disebabkan jangan letak dekat awal ayat. Walaupun betul disebabkan oleh sikapnya yang jahat dia telah dibuang sekolah. Betul tak ayat tu? Betul. Tapi jangan buat ayat songsang. Elakkan. Faham? Elakkan ayat songsang, buat ayat biasa saja. Okey, pergaduhan itu terjadi. Kenapa bergaduh? Boleh ke sir? Saya nak buat ayat yang berunsur negatif. Boleh, asalkan betul. Okey.
apa nama, apa banjir. Banjir kilat. Okey, banjir kilat berlaku. Berlaku disebabkan. Disebabkan. Okey, dekat sini kita letak oleh. Disebabkan oleh hujan. Disebabkan oleh hujan yang MC Plus Dokman mention you in their story. Kena tengok story MC Plus sekarang ya. Bukan sekarang, sekejap lagi. Okey, oleh hujan yang turun, jarang hujan naik. Faham tak? Hujan biasa turun. Okey. Hujan yang turun. Okey, nak buat ayat yang mantap macam ni. Huran pula. Hujan yang turun. Hujan yang turun tanpa kamu buat ayat ada rima. Tahu rima? Contohnya macam ni Hujan yang turun tanpa henti selama 5 hari. Macam tu. Selama 5 hari. Contoh ya. Barulah macam apa nama? Pemeriksa tengok macam wow. Dia macam amazed. Wow, belajar kat mana kamu ini? Faham tak? Okey. So kalau tak nak letak 5 boleh. Ini contoh je. Okey, hujan betul-betul turun. Ya betul. Okey, semangat yang bara dalam diri saya disebabkan oleh semangat cikgu. Wow. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Tak ada. Okey, perkataan eja. Kat sini saya nak tunjukkan perkataan eja. Melainkan kalau perkataan tu dia merujuk kepada 2 angka. Tahu tak 2 angka macam mana? Contohnya 12, 1, 2. Tu boleh tulis angka, faham? Ya, 15. Nak eja boleh, angka boleh. Ya, 10, 1, 0. Yang bawah tu kamu kalau boleh kamu tulis perkataan eja. Ya, eja. Kalau yang dah 1000, 1000 tu itu angka terus ya. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey, yang lain faham? Sebelum kita tengok yang seterusnya. Faham ya? Okey. So dah faham apa nama ni topik kita ni? Kata kerja. Dah faham kan? Kata kerja aktif, kata kerja pasif. Cara nak jawab faham. Cara nak tulis jawapan faham. Okey, mantap. Kita tengok latihan yang ketiga boleh? Boleh Zulaika? Boleh. Saya rasa macam nak makan samosa lah sekejap lagi. Tapi samosa yang otak-otak dalam dia. So kena pergi kedai beli yang frozen punya tu. Sedap kan? Kalau sayur tak pandai makan. So tak boleh makan popiah sayur, samosa sayur, apa-apa yang sayur. Tak faham. Kalau makan ni, kalau makan tahu sumbat, tahu tahu sumbat? Lah buang sayur dia. Ambil tahu je. Dia macam dislike. Okey, sayur lain makanlah. Okey. Dia macam tahu sumbat, kenapa nak tak sayur? Okey. Dia macam kenapa nak tak sayur? Letak je lah, sumbat je lah dengan dia punya sos tu kan sedap kan? Dia macam dislike. Kalau kuih tiaw letak tauge lagi lah macam dislike. Setengah jam saja asingkan tauge daripada kuih tiaw. Asingkan saja satu-satu ya. Baru makan. Okey. Kita tengok seterusnya latihan yang ketiga. Sedap Tauge sedap. Okeylah, setujulah. Setujulah. Okey. Alright, kita tengok yang seterusnya. Ini paling senang. Topik yang paling senang apa dia? Okey, tauge sedap. Yelah, sedap lah. Dengan kamu ni tak boleh, kena bagi menang. Okey. 3 kata hubung. Dia nak apa? Dia nak kata hubung, dia nak berapa? Dia nak 3 sahaja Okey. Tapi sayur semakan. Makanlah dalam mimpi. Okey. Makan, tapi semakan sayur yang hijau. Sayur yang hijau. Yang putih-putih macam tauge, yang macam apa nama? Kalau carrot, yang tu macam dislike. Ya, tapi kalau hijau macam sawi, itu kalau lebih tak apa. Kalau macam kobis, benda sayur putih, dia tak boleh. Brokoli, love brokoli. Ya, love brokoli. Itu kalau brokoli saja penuh, dalam tom yum ke dalam sup je, ambil brokoli je.
Bayam, yes. Okay. Kata hubung. Apa contoh kata hubung? Kamu cerita pasal makanan bukan main ya. Tak ingat dunia. Okey. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan antara frasa dengan frasa dan juga ayat dengan ayat. Betul tak? Okey, contoh kata hubung apa dia? Dan, okey, pandai. Apa lagi? Atau, okey, mantap. Okey, lagi. Tetapi, power. Okey, sambil. Bukan sambal ya, sambil lagi. Serta, lalu. Serta, lalu. Kerana, untuk. Sabar, jangan laju sangat. Tahulah pandai. Okey, kerana apa lagi? Supaya. Supaya lagi. Agar. Okey, lagi. Yang. Okey, yang. Lagi. Apa dia? Dengan bukan. Dengan, di, dari, daripada, itu kata apa? Kata sendi nama. Ya, yang ada di tu. Okey. Untuk. Yes, good. Okey, lagi. Manakala. Okey, mantap. Terbaiklah Plasha ni. Apa lagi? Okey, apa lagi? Walaupun kata hubung, tapi dia kata hubung, dia ada kata hubung pancangan, ada kata hubung gabungan. Tahu gabungan macam mana? Okey, walaupun dia ni, namun dia ni. Dia macam walaupun, namun. Ya, itu nanti kita belajar. Okey, bahawa. Yes. Lagi. Lagi. Cedok. Okey, malah bukan. Selain bukan. Selain itu kata penanda wacana. Ya. Hingga, agar, sudah. Okey, lalu, dah. Demi cinta. Okey, demi. Alright. Okey, tetapi sudah. Okey, kita tengok dalam petikan ni. Apa yang kita jumpa. Alright. Santan kelapa mengandungi asid lemak tepung yang, nampak yang ni? Jumpa dah satu. Okey. Ini kata hubung apa? Ini kata hubung pancangan. Tahu pancangan? Dia macam nak menggabungkan antara satu frasa dengan frasa yang lain. Pancangan relatif tu hubungan lah. Okey, maksud dia macam ini ya. Dia macam nak menerangkan sesuatu frasa. Contoh macam mana? Okey, budak lelaki yang comel itu. Budak lelaki yang comel itu. Okey, dia nak gabungkan budak lelaki dengan perkataan comel. Comel tu dia nak menerangkan budak lelaki. Jadi kita letak apa? Yang. Macam tu. Budak lelaki yang comel itu adik saya. Contoh. Faham? Apa nama? Basikal yang buruk itu. Buruk tu nak menerangkan apa? Menerangkan basikal. Okey? Jadi kita letak yang kat tengah-tengah. Tak letak yang pun betul juga. Sebab tu nama dia pancangan. Pancangan relatif dia nak menggabungkan, menghubungkan antara satu perkataan ataupun frasa dengan perkataan ataupun frasa lain. Dalam satu ayat. Faham Okey. Alright. Sederhana dengan. Okey guys, dengan. Tadi ramai yang jawab dengan. Ada 2 minit lagi. Ya Allah, sempat ke? Okey. Dengan ni ialah kata sendi. Tengok tulisan nak laju. Okey, kata sendi nama. Nampak? Dengan, di, dari, daripada. Dia frasa sendi nama betul. Dalam ayat kita sebut frasa sendi nama. Okey. Pelbagai manfaat yang, kalau ada yang lagi, jangan ambil yang ini. Kita ambil yang lain pula. Faham? Jangan sama. Ya. Okey. Menakjubkan untuk kesihatan. Gitu. Dah ada. Okey. Selain itu, santan kelapa adalah tinggi serat serta. Okey, kaya dengan vitamin B1, B3, dan E. Cukuplah. Dah jumpa berapa? Dah jumpa 4. Okey, jadi kamu boleh pilih mana-mana 3 sahaja yang kamu yakin untuk kamu buat ayat. Faham? Okey. Guys, kata hubung tak boleh ada di hadapan ayat. Faham?
contoh perkataan yang, kamu pun buat. Yang memilih aku adalah dirimu. Tiba, dia buat lagu pula dalam ayat. Sambil cikgu baca pun, cikgu pun ternyanyi. Kalau cikgu tak perasan, betul lah tu. Tapi kalau cikgu perasan, kau dah kenapa? Siapa yang pilih kau? Ya, jadi macam tu. Okey, yang di Pertuan Agong itu gelaran. Dia bukannya kata hubung. Faham? Faham? Okey, macam tu juga. Serta tak boleh ada awal ayat. Dia mesti dekat tengah-tengah. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Kalau ayang, saya kan, geram je. Bosan kecil je tengok masing-masing punya ayat ni. Okey. Serta kata hubung apa? Serta kata hubung lah. Dekat sini, dia tak akan minta jenis kata hubung ya. Tapi dia macam yang juga, pancangan. Tapi kamu jangan fikir, serta ni kata hubung apa ya. Cukup kamu tahu itu kata hubung. Faham tak? Kalau dah belajar kat universiti nanti, memang kamu akan belajar kalau ambil bahasa Melayu, jenis-jenis kata hubung tu banyak dalam-dalam dia tu ya. Okay guys, nampaknya kita dah cover kata ganda. Ada 4 kata ganda kan. Lepas tu kata kerja aktif, kata kerja pasif, kata sedia nama sudah tunjukkan sikit, dan juga kata hubung. Tak ada extendnya. Benda percuma sampai sini je. Dah cukup, sehingga kata sendi nama. Ya, okey. Kita jumpa lagi dalam slot yang seterusnya. InsyaAllah saya akan bawakan penyuntingan. Okey, penyuntingan apa lagi satu? Penyuntingan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu standard. Ya. Dalam sesi yang seterusnya ya. Okey. Yang lain tu select-select. Okey, terima kasih guys kerana sudi bersama-sama dengan saya pada ketika ini. Yang ini kamu cuba buat ya, latihan-latihan ni. Cuba buat latihan, jangan duk main WhatsApp je. Buat apa kita nak WhatsApp dekat orang yang tak hargai dan nak balas mesej kita dengan cepat, betul tak? Tanya saya tak apa. Malu bertanya, sesat jalan. Okey, setakat ini sahaja pertemuan kita. Saya doakan semoga kamu semua terus berjaya. Serta tak boleh ada awal ayat, dia mesti dekat tengah-tengah.